sejahtera, nama saya Lai. Dalam video ini, kami akan menerangkan pelbagai perubatan kuno dari budaya Cina agar anda lebih memahami tentang fungsi dan penggunaan ubat tradisi ini. Kami ingin menyampaikan mesej bahawa selain perubatan barat, terdapat pelbagai ritual perubatan lain seperti perubatan Cina juga dapat memberikan rawatan terhadap penyakit secara berkesan. Melalui video ini, kami akan merangkumi berbagai informasi perubatan Cina yang handal agar anda dapat mencegah penyakit yang anda alami secara efektif tanpa menghadapi apa-apa kesan sampingan negatif. Nama saya Eng Chuan Lie. Kami akan menerangkan beberapa herba Cina yang boleh dijumpai dalam hidup seharian kita. Perubatan Cina pertama yang kami ingin menerangkan ialah kuma merah. Kuma merah ialah buah yang berbentuk seperti anggur dan berwarna coklat merah. Ia telah digunakan untuk rawatan oleh orang Cina sejak 4,000 tahun yang lalu. Kuma yang mengandungi kalsium dan magnesium yang tinggi akan menjaga kesihatan tulang individu daripada osteoporosis. Berdasarkan kajian, kuma merah juga boleh melancarkan pencernaan, masalah sembelit dan mengurangkan risiko penyakit seperti Alzheimer. Walau bagaimanapun, kuma merah akan membahayakan pesakit kencing manis kerana ia mengandungi glukos dan sukros yang tinggi. Seterusnya, kuma akan menyebabkan kesulitan bernapas kerana ia memiliki kadar kalium yang tinggi. Cara memasak kuma merah ialah mendidihkan kuma halia dengan air dan meletakkan gula perang sebelum dihidangkan. Selamat sejahtera, nama saya Tan Jun Yi. Seterusnya, marilah kita menerangi tentang herba ginseng. Ginseng adalah herba abadi yang mempunyai akar umbi yang kuat. Nama ginseng berasal dari sebutan Cantonese Jensen dan sebutan Mandarin Renchen yang berdua bermaksud akar manusia. Ginseng merupakan salah satu jenis daripada 12 spesies ramuan perubatan keluarga Aryalaceae. Jenisnya terbagi kepada panas ginseng, namanya juga ginseng Cina atau Korea yang berwarna merah, panas quinquefolia ataupun ginseng Amerika yang berwarna putih, dan Eleutherococcus setiocus, ginseng Siberia yang hitam. Ginseng boleh dimakan secara rebus atau mentah. Kebanyakannya, ginseng digunakan untuk membuat sup dengan campuran ayam. Selain itu, dalam negara China, Korea dan Jepun, ginseng digunakan dalam pembuatan minuman teh seperti kepada uncang teh ataupun direbus dengan air. Nama saya Thi Jiening. Ginseng terdapat fungsi kognitif yang mempunyai kandungan antioksidan yang akan membaiki sel-sel di otak kami. Oleh itu, ginseng sesuai digunakan untuk menyerang pesakit-pesakit minda seperti Alzheimer dan demensia. Kemudian, fakta yang menyerukan adalah ginseng boleh sembuh disfungsi ereksi. Ginseng dapat mengurangkan kadar stres oksidasi dalam saluran darah dan tisu zakar lelaki. Dinasihati kepada lelaki yang terdapat masalah ereksi sebelum aktiviti seks. Nama saya Yao Jiayi. Biji teratai merupakan herba sering digunakan dalam perubatan tradisional Cina. Ia didapati dari bunga teratai yang ditanam sepanjang Timur Tengah dan negara Cina dan dituai pada musim luruh. Biji teratai mempunyai rasa yang manis dan sifat astringent. Disebabkan itu, ia dimakan untuk melegakan cirit-birit dan meningkatkan selera makan. Justeru itu, biji teratai juga mengandungi kandungan mineral, kalsium, zinc dan zat besi yang tinggi. Oleh itu, ia dipercayai mempunyai banyak faedah jika dimakan. Antaranya termasuklah, ia amat bagus untuk menyuburkan darah dan membantu menguatkan jantung dan limpa. Seterusnya, ia juga boleh membantu melegakan stres dan membantu tidur dengan lebih senang jika menghadapi masalah tidur dan merasa tertekan. Hai, nama saya Niu Xinzi. Walaupun begitu,
individu yang menghadapi masalah sembilit atau perut buncit tidak dinasihatkan untuk memakan biji teratai kerana ia boleh menyebabkan kembung perut. Cara untuk menyediakan biji teratai untuk makan amat senang. Langkah pertama ialah mencucikannya secara bersih. Selepas itu, biji teratai harus direbus selama 40 minit sehingga lembut. Biji teratai boleh dimakan secara ini sebagai makanan ringan yang berkhasiat. Nama saya Suchidong. Anda mungkin mengenali kekwa sebagai bunga kuning yang berdaun banyak yang boleh dijumpai di mana-mana seperti di taman atau kedai bunga. Namun, bunga kekwa tidak hanya cantik. Ia juga digunakan untuk tujuan perubatan sejak abad ke-15 di China. Bahagian perubatan kekwa adalah bunga. Bunganya mengandungi minyak pati yang dibuat daripada berbagai asam asid dan juga bahan lain seperti borneo, camphor, adenine dan vitamin B1. Kandungan ini bukan sahaja dapat menenangkan hati, melaraskan suhu badan dan menyingkir toksin yang sekumpul di dalam badan. Ia juga dapat merawat selesema, demam, sakit kepala dan sakit tekak. Untuk golongan yang berumur, kekwa juga dapat mengurangkan tekanan darah tinggi, sakit dada dan keadaan pening. Nama saya Li Zinlin. Anda boleh merebuskan kekwa dengan air dan diminum sebagai teh kekwa. Tetapi perubatan ini bukan bermanfaat kepada semua orang kerana untuk individu yang sensitif dengan ester atau ragbit, bunga kekwa boleh menyebabkan ruam kulit atau kerangsaan pernafasan. Hai, nama saya Wong Siying. Anda mungkin pernah dengar tentang goji berry sebelum ini, tapi adakah anda sudah tahu kebaikannya kepada kita dan cara untuk mengguna? Maklumat seterusnya akan membantu kita benar-benar mengenal goji berry. Sejarah goji berry dimulai beberapa ratus tahun yang lalu, bermulanya pada masyarakat Chongli iaitu di negeri Ningxia. Apa itu goji berry? Goji berry adalah buah berry kecil yang cenderung mempunyai rasa manis dan sedikit masam. Mereka juga dikenali sebagai wolfberry atau buah goji dan akan mempunyai banyak kebaikan kesihatan yang semua orang perlu memanfaatkannya. Pertama sekali, vitamin yang disediakan oleh goji berry juga akan meningkatkan sistem imunisi anda. Sumber antioksidan dalam goji berry akan lebih banyak membantu bagi kulit dan mata anda. Di samping itu, goji berry dapat meningkatkan toleransi gula anda sambil juga mengurangkan kering tangan insulin anda dan dapat memperbaiki. Goji berry juga mempunyai kesan penghambatan yang signifikan pada sel bara, dapat mencegah penyebaran sel bara dan menguatkan sistem ketahanan badan. Hai, nama saya Yo Kwanji. Penggunaan goji berry adalah digunakan dalam beberapa resepi masakan seperti sup, puding, sayur-sayuran dan lain-lain. Walaupun goji berry mempunyai banyak manfaat kesihatan, tetapi berry ini juga boleh menyebabkan alahan. Penyalahgunaan buah kering boleh menyebabkan sebelit dan sakit perut. Oleh itu, berhati-hatilah semasa makan goji berry. Berikut adalah perubatan Cina yang ingin kami terangkan kepada anda. Semoga anda mempelajari pengetahuan yang baharu dan juga mengetahui macam mana perubatan Cina ini dapat memberi manfaat kepada kita. Terima kasih kerana menonton video ini.